Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Di pagi ini dapat kita bertemu dan insya-Allah kita nak sambung lagi bacaan kita dari surah Al-Kahfi. Hari ini cerita kita atau ayat yang kita baca ialah bermula dari ayat yang ke-66. Surah Kahfi ayat 66 dari juzuk yang ke-15, surah yang ke-18, juzuk yang ke-15, muka surat 301. InsyaAllah kita baca bermula dari ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل
عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita rafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam yang maha agung dan yang maha pencipta. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utuskan kepada kita dan juga kepada sekalian alam. Ialah Rasul yang paling agung, kekasih Allah yang paling ulung. Juga selawat serta salam atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat baginda yang mulia dan para pengikutnya
yang setia dengan sunnahnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita hari ini syukur sekali lagi Allah rezekikan kepada kita. Dan sebenarnya kalimah syukur ni tak padan dengan nikmat yang Allah bagi. Cuma kita sebutlah banyak-banyak kali sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Allah ni kita nak balas dia punya nikmat, tak ada, tak dapat. Bahkan nak balas dengan rezeki, Allah Ta'ala kata ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak minta rezeki, dan aku pun tak minta makanan. Nak bagi apa pada Tuhan? Ada setengah tu dia pergi hantar kuih kat Tuhan dia, ada setengah tu letak buah kat Tuhan dia. Pelik sungguh manusia ni kan. Allah ni dia tak berhajat kepada rezeki daripada kita, makanan daripada kita. Yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dia bukan berhajat pun, dia nak daripada kita sebagai tanda syukur bahawa kita ni makhluk dia, ialah kita acknowledge, kita iktiraf, kita mengaku bahawa dia tu Tuhan kita. Itu nombor satu. Kita beriman bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar sebagai Tuhan, yang layak untuk disembah sebagai Tuhan melainkan Allah. Acknowledge bahawa dia yang cipta. Ni tak ada orang kata manusia ni asal daripada monyet, ada yang kata manusia ni jadi dengan sendiri, ada manusia kata kita ni jadi sebagai evolusi, ada sebab alam ni mencipta kita. Tak, yang cipta kita adalah Allah. Acknowledge dia. Lepas tu tanda syukur yang kedua ialah kita mentaati dan melaksana segala perintah dia. Hak dia suruh kita buat, kita buatlah. Walaupun kadang-kadang memang kita ni orang panggil culas. Hak dia suruh kita buat sikit, hak dia larang kita berkata tak apa kot. Culas tu ada. Tapi sifat manusia Allah Ta'ala memang ciptakan bahawa dia ni lupa, lalai, nakal. Istighfarlah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi antara nikmat yang paling bahagia ialah bila Allah bagi kita kenal dia dan kita membacakan bicara kata Allah sendiri. Itu kalam Allah, bahasa dia, kata-kata dia. Kita boleh baca dan kita tadabbur inti makna dia. Ini nikmat. Kerana Allah Ta'ala ni tak bagi benda ni kepada semua orang. Kalau harta ni Allah bagi pada semua. Yang Allah Ta'ala sayang pun Allah bagi, yang Allah Ta'ala murka pun Allah bagi. Allah bagi harta. Bahkan orang yang kafir boleh jadi lebih banyak harta daripada kita. Itu menunjukkan harta bukan lambangnya kecintaan dan kasih sayang Allah. Yang Allah bagi kepada siapa yang terpilih ni ialah agama dia, kefahaman agama, nikmat baca Quran. Yang nikmat Islam tu daripada ramainya manusia, sedikit sahaja yang terpilih untuk beriman kepada Allah. Dalam ramai-ramai yang beriman kepada Allah, berapa ramai pula yang di kalangan mereka yang memahami agama dan belajar tentang agama dia. Dalam banyak-banyak yang belajar tu, mana pula yang terpandu untuk belajar ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ini nikmat. Supaya kita ni tak terpesong. Ada setengah orang tu dia nak belajar ilmu yang benar, dia nak belajar, dia pun semangat datang kelas belajar, tapi tiba-tiba terpandu kepada ilmu yang tidak benar. Ustaz dia tiba-tiba mari ngajar ilmu hak tak ada, sahabat pun tak terima, Nabi pun tak ajar. Tiba-tiba dia kata ini adalah ilmu pelik ni, ilmu yang dia dapat direct daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana semalam kita sebut, ada yang menggambarkan ilmu tu nama dia ilmu laduni. Kesian, belajar tu semangat tu, ambil pula hujah dengan cerita Nabi Khidir, tapi akhirnya natijah daripadanya dia jadi tak ikut Nabi. Dia jadi tak ikut Nabi.
hebat mana pun kita ni, cerdik setara mana pun kita ni, yang paling utama ialah ikut Nabi. Kerana Nabi lah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah sebenar-benarnya. Dalam Quran, Allah Ta'ala suruh kita minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat tu ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian Allah sendiri dalam Quran menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, bahawa sesungguhnya engkaulah wahai Muhammad yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang kita duk cari-cari ni ialah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba ada orang ajar kita tak perlu ikut Nabi, atau Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kita ikut Tok Guru yang ke kiri, maka itu adalah ajaran yang batil. Kita ni nak cari apa dia sebenarnya? Nak cari redha Allah. Jadi redha Allah duk mana? Dari wahyu dia. Wahyu dia bagi kat siapa? Kepada Nabi dia. Pas Nabi dia buat apa? Nabi dia pun ajarkan kepada sahabat dia, kepada umatnya. Sampai ke tidak hak Nabi ajar tu kepada kita? Sampai. Dah sampai, apa tak ikut? Tak. Nanti kita kena tanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Nak jawab macam mana? Kalau tiba-tiba seorang itu, bila dia ni dia tahu benda tu datang daripada Nabi, tapi dia tak nak ikut. Dia ikut selain daripada Nabi. Sehari dua hari ni cerita hangat lah. Ada seorang ustaz, alhamdulillah, ustaz ikut sunnah lah. Dia nak buat siri bacaan kitab sifat salat Nabi mengikut kacamata mazhab Syafi'i. Baguslah. Tapi ada orang dia tak setuju baca kitab sifat salat Nabi. Seolah-olah dia kata kita ni tak boleh nak ambil direct daripada Nabi. Tak kena ambil melalui mazhab Asy-Syafi'i. Lepas tu dia kata orang ambil direct daripada Nabi ni tak pakai mazhab. Pernah dengar tak cakap macam tu? Kita bukan ajak untuk menolak mazhab. Mazhab ni ulama. Tapi kita kena cek bahawa mazhab ni dia ambil sumber dia apa? Quran dan hadis. Jadi semua mazhab lagu tu. Mazhab Syafi'i pun sumber dia Quran dan hadis. Mazhab Hambali pun Quran dan hadis. Mazhab Maliki pun Quran dan hadis. Mazhab Hanafi pun Quran dan hadis. Campur lagi usul dalam bab fiqh ni, kita ada ijma', kita ada qiyas, dan kita ada beberapa lagi qawaid dalam bab fiqh ni. Cumanya yang kita ajak ialah kita berbuat perbandingan. Sebab zaman dah ni dunia terbuka. Kita pergi Mekah tengok orang tu buat apa dia buat lagu tu. Kita pergi Mekah tengok orang ni pula rokok sujud sama lah, tapi dia baca lah macam tu. So bila dunia terbuka, kita pula hari ni dah terima hadis-hadis Nabi dibacakan kepada kita. Jadi bukan tak nak bagi ikut mazhab, cumanya zaman dah ni orang panggil tidak lagi ta'assub mazhab. Zaman dah ni kalau dunia perbankan, banyak dah kita ambil mazhab-mazhab lain. Bab zakat, kita hari ni mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh bayar dengan duit zakat fitrah. Tak boleh. Kena bayar dengan beras. Tapi oleh kerana maslahat yang ada zaman ni, orang dah bayar guna duit. Kita tak ada masalah pun. Kenapa tiba-tiba bab solat kita nak ajak luaskan pandangan dalam bab solat, ambil amalan-amalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut kacamata mazhab yang lain pun boleh. Mazhab 4 kata macam mana? Hanafi, Maliki dan sebagainya. Orang ke Mekah bila tanya ustaz, kita sentuh orang perempuan tawaf, macam mana pula nak buat ni? Kita pun kata keluasan mazhab tu ada.
Bila tengok-tengok, 3 lagi mazhab kata tak batal sentuh perempuan. Yang batal bila sentuh dengan syahwat. Okay? Ataupun yang maksud dia sebenar adalah bersetubuh dengan wanita. Jadi ambil keluasan mazhab tu, kita pun kebetulan ada juga pandangan tu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi kalau pergi Mekah tak ada lah timbul isu sangat. Lama dulu siap pakai stokir tangan dia semua. Malam ni tak ada. Jadi kenapa bila ada orang nak buka ilmu kepada kita, apa yang Nabi SAW bawa, tu tak campur lagi. Bila kita baca hadis, ada hadis waktu Nabi solat malam, Aisyah radhiyallahu anha, dia sedar tengah malam, dia cari Nabi. Nabi solat dalam gelap, solat malam, dia tidur pada dalam gelap. Tengok mana suami dia tak ada. Cari, terpegang kaki Nabi yang tengah sujud. Aisyah radhiyallahu anha terpegang kaki Nabi yang tengah sujud. Nabi teruskan salat. Nabi tak batalkan salat dia. Jadi ada hadis yang menyokong kau tu. Sebab tu 3 mazhab kata tak batal. Jadi bila kita terima ilmu dari keluar gitu, kita nampak yang paling utama ialah kita nak kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu ni, agama ni kena ikut panduan Nabi. Agama ni ikut panduan Nabi. Dan kita sebagai umat hari ni jangan lagi berhujah sebagaimana kita sebut semalam, aku dapat ilmu direct daripada Allah, nama dia ilmu laduni. Tak payah. Kita hari ni yang paling utama ialah orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi, mengikut kefahaman sahabat Nabi, mengikut pandangan atau kefahaman para ulama Islam. Jangan pula ikut fahaman kita sendiri tau. Kita ikut pandangan ulama, tapi ulama yang benar. Hari ni kadang-kadang dalam bab hujah sebut nak ikut mazhab, tapi dalam bab amalan tak ikut pun mazhab. Kalau kita tengok hari ni amalan-amalan yang ada, orang duk buat zikir di kubur, doa dekat kubur, buat haul syekh tu, buat maulid syekh fulan, buat maulid Nabi, buat macam-macam cerita. Kalau kita tanya, ada ke ia dalam mazhab Syafi'i? Tak ada pula. Tapi boleh pula kita buat. Jadi benda-benda macam tu kita biar jujur kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita hari ini kita tunduk kepada apa yang Allah wahyukan kepada kita. Inilah nikmat yang kita sedang kecapi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqamah dalam belajar ilmu agama. Dan ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa baca, doa minta petunjuk. Doa minta petunjuk. Selain daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yang tu doa dah. Ingat, setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, waktu kita lalu ayat ni, hadirkan rasa nak kepada hidayat. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kena hadirkan, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Hadirkan perasaan minta dengan Allah hidayat. Itu satu, doa minta hidayat. Yang kedua, yang masyhur juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau bagikan hidayah kepada kami. Ada satu lagi doa yang ni Nabi SAW juga baca, senantiasa baca, terutamanya waktu Nabi salat malam. Doa ni dibaca sebelum baca Fatihah lagi. Dia termasuk doa iftitah. Kan ada banyak versi doa iftitah Nabi. Salah satu daripada doa iftitah ialah fungsi dia minta petunjuk. Doa iftitah ni ada minta ampun ada.
Doa iftitah. Ada puji-pujian kepada Allah dan ada juga minta petunjuk. Siapa ingat doa iftitah yang minta petunjuk? Allahumma, depan dia Allah, Allahu Akbar. Kita baca dah. Allahumma depan dia. Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun. Di sini doa dia, Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Habis itu barulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Al-Fatihah sampai habis. Tapi doa iftitah tu maksud dia apa? Ni nanti Syahir letak dalam link doa tu. Balik ni kalau tahu buka link kuliah kita. Ada dalam Hisnul Muslim. Maksud dia memang doa ni panjang. Tapi baloilah dengan benda kita nak minta ni. Doa maksud dia Allahumma ya Allah Rabba Jibrail, Tuhannya Jibrail, wa Mikail wa Israfil, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Israfil. Nabi puji Allah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang agung, yang hebat. Jibril ni makhluk Allah yang hebat, Mikail pun sama, Israfil pun sama. Fatiras samawati wal ard, dialah ya Allah wahai penciptanya langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah wahai Tuhan yang maha mengetahui benda gaib dan yang tersembunyi, benda gaib dan yang nyata. Benda gaib, Allah ni dia cipta langit dan bumi, dia tahu benda gaib, yang zahir pun dia tahu, yang tersembunyi pun dia tahu. Fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang Allah menghukum di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Mana kita duk selisih hari ni siapa judge dia? Allah. Orang ni kata dia betul, orang tu kata dia betul, orang ni kata dia betul juga. Mana ada orang ngaku dia tak betul? Betul tak? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang musyrikin ni minal ladzina farraqu dinahum, daripada orang yang terpisah, terpesong daripada agama mereka. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka pula jadi berpuak-puak. Tapi kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap puak ni dia rasa dia betul, dia gembira dengan apa yang ada pada dia. Jadi orang ni kata aku betul, orang ni kata aku betul, orang ni kata aku betul. Yang akan memutuskan antara kita semua siapa dia? Allah, bukan kita. Tak penting kita kata kita betul, tak penting. Yang penting ialah siapa yang Allah kata dia betul. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Doa tu Nabi sebut, engkaulah ya Allah yang memutuskan di kalangan hamba-Mu yang berselisih ni, siapa yang betul, siapa yang salah. Lalu kita meminta dengan Allah, ihdini, tunjukkan kami ya Allah, limakhtulifa fihi, pada apa yang diperselisihkan ni, tunjukkan kami. Tunjuk apa? Minal haqqi biidnik, tunjuklah dari mana kebenaran itu. Hak mana betul tu tunjuk kepada kami. Ni orang dah berselisih ni. Orang ni kata hak ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Mari pula dia tengok muka ustaz ni tak betul, ustaz tu tak betul. Habis ustaz tak betul belakang.
Betul tak? Akhir sekali kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami apa yang diperselisihkan itu. Nak tunjuk apa? Tunjuk mana hak benar. Tunjuk mana hak benar. Walaupun kadang-kadang kita ni ada setengah orang, dia tak ada pun ilmu yang tinggi, tapi dengan sebab hidayah Allah, dia terpandu kepada ilmu yang benar. Dan sebaliknya ada pula orang ngaji tinggi sampai PhD, tapi tetap juga tak terpandu kepada jalan yang benar. Ada orang kampung biasa solat 5 waktu begini, tapi selamat daripada amalan-amalan syirik. Ada orang ngaji hebat sampai luar negara, jumpa tu, jumpa orang ni, jumpa tok guru tu, akhir sekali doa dikubur. Jadi hidayah ni milik Allah. Mintalah, senantiasa minta dengan Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u, kerana sesungguhnya engkaulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kalau boleh doa ni hafal, doa iftitah ni upgrade solat kita. Selama ni kita dah baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pun kita baca daripada kecil lagi. Bila kita cross check balik dengan hadis, panjang lagi hak tu. Jadi kita pilih hak pendek-pendek, dan ada makna-makna yang kita kadang-kadang kita nak makna tersebut ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kebaikan kepada kita semua. Minta hidayah. Kalau tak boleh hak Nabi aja, doa kok Melayu lah. Itu pilihan juga. Hak utama hak Nabi. Yang pertama sekali hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, ihdinas siratal mustaqim, ni paling utama. Cuma hadirkan hati waktu baca. Yang kedua, bawa pada sikit hak Nabi aja. Hak Nabi ni datang dari Allah juga, cuma dia bukan level tahap ayat Quran. Ayat Quran paling power lah. Hak Nabi wahyu juga pun utama. Kita tak kata tak utama. Dua ni paling utama. Doa dalam Quran, doa dalam hadis. Tak boleh dua ni kita doa kita lah. Nak baca tu tak ingat ustaz. Lepas tu assalamualaikum, biarlah mana-mana bila turun hujan ke mari doa mustajab. Ya Allah, aku ni ialah naknya kepada petunjuk hidayah. Tunjuklah kepadaku ya Allah, pandulah aku ya Allah, biar dapat ilmu yang benar, ilmu yang tidak menyalahi wahyu, ilmu yang selari dengan apa yang engkau suka dan apa yang engkau redha, ilmu seperti mana yang Nabi ajar kepada para sahabatnya. Kerana para sahabat dah dijanji syurga, jadi jalan itulah yang kita naknya. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku hidayah dan petunjuk yang engkau redai. Doa kau Melayu pun boleh, tapi maksud daripada tu ialah kita ada hajat yang kita nak sebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ni milik Allah, kebenaran juga milik Allah. Kalau Nabi Musa pun di saat dia rasa dia yang paling alim, Allah tegur. Kita apatah lagi hak tak sapal hak wahai level Nabi ni tak ada. Kalau tuan-tuan nak juga tak boleh tapah tahap jadi Nabi, cuma ambil wahyu tu letak dalam dada. Ini mewarisi kenabian tapi tak sampai level Nabi. Maksudnya apa? Wahyu tu duduk dalam dada kita. Tak sampai, tak ada orang panggil, "Wih, dia Nabi lah," pasal wahyu dah letak dah. Tak sampai level Nabi. Cuma dia dianggap orang yang menjaga wahyu. Sebab tu kalau orang kata manusia mana yang paling mulia,
Nah, lepas daripada Nabi, manusia mana paling mulia? Sahabat lah. Nah, kalau hak kita tidak sahabat, mana paling mulia? Nah, ulama Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran. Mana dia sama kerja Nabi ni bawa ni mesej yang Nabi bawa. Cuma Nabi tidak dalam kitab lagu ni, muka dia mari wahyu sampai Nabi. Orang yang paling mulia ialah orang yang ambil wahyu yang sampai kepada Nabi, simpan kat dada dia. Tu paling mulia. Tak adalah kau tahu orang paling mulia dia pakai selipar, bentuk selipar dia serupa selipar Nabi. Dahsyat lagi, dia ambil bentuk selipar tu letak atas kepala. Itu tak ada kaitan dengan wahyu langsung. Tak ada kaitan langsung dengan wahyu. Tak ada orang pun di kalangan sahabat Nabi dulu, matinya Nabi, dia lukis bentuk selipar Nabi tanpa dinding rumah dia. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat dulu lepas tu buat letak taruh selipar, letak dalam piah dia, lukis. Sahabat lah boleh tulis sebab dia nampak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, dia ni kalau Nabi buka selipar masuk masjid, dia pegang selipar Nabi. Tak ada lah pula lepas dia wafat dia kata aku membariskan kamu bentuk selipar Nabi. Kalau kamu nak buat gambar rajah, buatlah begini. Kalau nak beranak, peganglah gambar rajah ni, nanti mudah kamu anak-anak bini kamu nak bersalin. Tak ada. Mari mana hak ni? Mazhab Syafi'i pun tak ajar. Ni orang duduk pakai capar selipar, mazhab Syafi'i tak ajar. Kenapa orang tak pergi marah orang buat macam tu? Jadi jangan kita kembali kepada hidayah. Kalau kita cerita bab ni memang panjang ulasan dia. Cuma saya nak relate dengan surah Kahfi ni dua perkara. Sebab semalam kita baca sebab Allah tegur Nabi Musa, sebab Nabi Musa rasa dia lah pandai sekali. Kalau Allah boleh tegur Nabi Musa, kita ni berat lagi lah. Jangan rasa kita paling pandai. Sebaliknya, Allah suruh Nabi Musa ni sebab dia tak sandarkan kepada Allah. Patutnya kita kata ilmu ni milik Allah. Kita nak cari wahyu Allah. Dua. Satu. Yang kedua, semalam juga kita baca tentang wa'allamnahu min ladunna ilma. Kaitan dia dengan ilmu laduni hak kita sebut dulu. Ulang banyak kali benda ni supaya kita ni rasa nikmat baca Quran. Hak selama ni kita duk baca ni, inilah dia ilmu laduni sebenar. Dari ilmu laduni ni panggil ilmu dari Allah. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Maksud dia apa? Ayat 65 kita baca semalam ni, dia mereka mendapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni hak bodoh sebut ni ilmu dari Allah. Hak betul ilmu dari Allah ni hak kita dah baca selama ni. Ilmu Al-Quran confirm dari Allah. Tidak ada pertikaian. Jadi kalau siapa-siapa nak betul kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada Quran. Ini hak betul Quran. Bukan kita kata kita betul, tak. Kita manusia, ada betul ada salah. Tapi Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, tak ada salah Quran. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inilah ilmu laduni yang sebenar. Hari ni pakat kempen orang mari ngaji Quran. Tidak dengan majlis kelas kita pun, kelas orang lain pun tak apa. Yang penting cari ilmu berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih. Sebab ada setengah orang dia mengajar, pertama dia tak hafal Quran.
Bila tak hafal Quran, dia tak tahu keseluruhan isi kandungan Quran. Dia tak boleh nak pick up ayat tu, ayat ni. Dia hanya ayat tu je. Satu kelemahan. Yang kedua, ada orang dah tak hafal Quran, tak faham bahasa Arab pula. Dia ngajar tafsir betul-betul kepada tafsir, terjemahan. Dia baca ayat, dia terjemah ayat. Baca ayat, terjemah ayat. Kita merujuk pada siapa-siapa. Tapi ada setengah orang kata ilmu makrifat dan sebagainya. Kita tengok dia rabuk, dreadlock lah, macam-macam. Ngajak ilmu agama, baca tafsir Al-Quran. Rupa-rupanya terjemahan je. Ayat 24, ayat sekian. Surah 24, surah ayat sekian. Dia sebut pun nombor surah je. Nama surah apa pun dia tak faham. Apa pun dalam bahasa Arab dia tak faham. Dia hanya berpandu kepada terjemahan Al-Quran. Terjemahan ni banyak versi. Apatah lagi kalau terjemahan bahasa Melayu, kurang sangat versi dia. Bahasa Inggeris ada banyak versi dia. Semalam saya cerita Megan Rice tu kan, saya pergi balik minggu lepas, kita jumpa dengan guru-guru dekat tahfiz saya lah di Kelantan baru ni. Dalam perjumpaan dengan guru-guru tu, kita cerita tentang Megan Rice ni, yang influencer TikTok yang masuk Islam sebab baca Quran. Jadi saya pun tunjuklah ayat tu. Ayat yang menyebabkan Megan Rice ni kagum ialah satu surah Yunus. Allah Ta'ala sebut, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Ni kalau tengok surah Yunus, cuba tengok ayat ni. Surah Yunus, patah balik hari ni tak baca dalam surah kita. Tapi ada kaitan Surah Yunus ayat nombor 5. Yunus surah yang ke-10, ayat yang ke-5 dalam juzuk yang ke-11. Muka suratnya 208. Surah yang ke-10, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-5. Okey. Allah Ta'ala sebut, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Maksudnya, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya. Itu terjemahan tafsir Pimpinan Rahman. Terjemahan Madinah sebut macam apa? Cuba baca. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Sama. Kalau baca translate bahasa Inggeris, dia panggil apa? Dialah Allah yang menjadikan, mana translation Inggeris, kita tekan sekejap. Saya tengok translation English, more translation English. English pun banyak dia punya ni, Sahih International. Kita ambil Sahih International sekali, kena download kan. Baik. Tak ada, kena download dulu baru ni. Siapa ada hot translation Inggeris? Tak ada, tak apa, saya hurai je. Dia panggil radiant light dengan reflected light. Radiant light ni maknanya sumber cahaya. Yang kedua, cahaya pantulan. Dia translate macam tu dalam bahasa Inggeris. Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai cahaya pantulan. Dia terjemah macam tu. Dan itu terjemahan yang betul dalam mengikut tafsir. Apa beza dhiya dengan nur? Dhiya ni cahaya yang bercahaya dengan sendiri. Nur ialah cahaya yang datang sebab pantulan. Bila dia tu baca, dia pun kagum. Sebab apa dia kagum? Sebab dia kata Quran ni dah ada 1400 tahun. Sedangkan ilmu astronomi ni baru ada lebih kurang 400 tahun. Macam mana Quran boleh cerita benda yang tak wujud lagi zaman dia?
Akhir sekali dia kagum menyebabkan dia masuk Islam. Tapi saya nak sebut, ini maknanya bila kita buat cross check dengan tafsir, kita akan dapati makna Quran yang lebih sungguh. Sebaliknya kalau orang tak cross check dengan tafsir, dia baca translate sahaja, dia takkan sampai kepada makna tu. Itu baru bab sains, apatah lagi bab akidah, keimanan kepada Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tentang syurga, tentang neraka, tentang alam ghaib. Benda ni sangat-sangat kritikal. Kita tak boleh berbicara dengan hawa nafsu. Jadi sebab tu saya kata, belajarlah Al-Quran, kembali kepada panduan, cari yang betul. Okay? Kita nak ilmu laduni yang sebenar-benarnya ialah ilmu dari Al-Quran. Cuma cari petunjuk yang betul, jangan duk main lebih kurang je. Dan kita paling utama sekali doa lah, minta hidayah kepada Allah. Siapa sangka tiba-tiba kita ni nak duduk dalam majlis ilmu tafsir Quran tiap-tiap pagi. Allah Ta'ala yang gerakkan hati kita semua, tidak saya, tidak jemaah. Siapa sangka pula ada teknologi hak orang boleh ikut kuliah kita, pagi boleh dengar, tengah hari boleh dengar, malam pun boleh dengar, walaupun kita tak hadir, sambil bawa kereta pun boleh dengar. Ini nikmat. Tapi kembali kepada asas dia ialah kita nak ilmu berasaskan wahyu dari Allah, petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Janganlah kita duk main ilmu pelik-pelik. Janganlah. Saya pun tengok sedih kadang-kadang orang yang terlibat dengan ilmu seperti ayah pen, seperti kahar. Orang-orang watak dia pakai kopiah, pakai tudung lampu. Orang nak kepada agama, cinta kepada agama, tapi dia terpandu kepada pengikut tok guru ataupun orang yang ajar dia tu yang tidak berpandu kepada wahyu yang benar. Padahal kita pun tak tahu. Saya ni zaman-zaman dulu kita ni ikut je, minta berlaku, nak sambung universiti ni minta berlaku, asal mana boleh. Takdir Allah, alhamdulillah boleh ngaji bab agama. Zaman sekolah dulu orang di atas sekolah minta sekolah asrama penuh, kita minta juga, tak boleh. Pergi pula, tak boleh lah sekolah-sekolah SBP dia panggil, bawah kanton, bolehlah bawah kerajaan negeri. Alhamdulillah, Allah pelorong lagu tu. Lepas apa tu nak masuk universiti SPM, minta pula dapatlah result okey jugalah, boleh kau universiti tempatan nak pada bidang-bidang lain. Tapi alhamdulillah pula, lepas dah habis ngaji, ada je orang tu yang ngaji agama pergi buat kerja lain. Allah ni dia pelorong kita, dia tahulah sebab apa kita dak minta dengan dia. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Jadi kesempatan yang ada gunakanlah untuk ilmu Al-Quran. Jadi insya-Allah ayat kita baca hari ni tak ada baca. Cerita ilmu laduni ni kena sebut banyak kali supaya orang tak tertipu. Sebab ramai kita tengok di luar sana, ramai saja sangat. Bahkan ada orang yang memusuhi bila ustaz datang bawa cerita Quran, bawa cerita hadis, dimusuhi bahkan pula. Bukan kita dah, bukan nak sebut spesifik lah, kita dah secara umumnya daripada zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat tabi'in dan sebagainya, bila bawa benda hak Nabi bawa ni dimusuhi. Kata dia, siapa dia lagi? Waraqah bin Naufal lagi kata, oh dia kata hak ni lah hak Nabi Musa terima ni, malaikat ni hak turun kepada Nabi Musa ni. Kata di Waraqah bin Naufal, kalau aku panjang umur, aku akan bersama dengan kamu waktu kamu dimusuhi atau kamu dihalau daripada Mekah. Nabi pun kata, selama ni orang kan baik dengan Nabi tu, kawan dia ni, waris dia, pokcik dia, semua orang baik.
Nabi siapa tanya soalan, awa mukhrijiyahu, aku akan kena halau kau ke Mekah. Nabi berkata gitu, aku nanti nak kena halau kau. Jawab Waraqah bin Nawfal, tidak ada orang yang bawa seperti mana yang kamu bawa ni, melainkan akan dimusuhi. Gitu Waraqah bin Nawfal bagi tahu dah pada Nabi. Dan realitinya memang Nabi dihalau daripada Mekah. Imam Bukhari dihalau daripada tempat dia. Imam Ahmad dipenjara dan disebat. Para ulama, Imam Syafi'i sendiri berhijrah. Dan bukan dia sajalah, Ibn Taymiyah dipenjara. Ramai para alim ulama dipenjara, dihalau, ditomok. Pasal apa? Sebab bawa apa yang Nabi bawa. Jadi itu sunnatullah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagilah kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam majlis ilmu. Dan zaman kita ni alhamdulillah, nak banding zaman dulu mudah banyak dah. Tak boleh mengajar di sekolah, tak boleh masuk universiti, online pun banyak. Tak boleh hadir, sakit kaki, di rumah pun boleh tengok lagi. Nah, nikmat ni alhamdulillah, semoga Allah Taala bagilah kepada kita semua. Dan Allah rezekikan kepada kita taufik, hidayah untuk kita istiqamah dalam majlis ilmu berasaskan Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah, yang salah daripada kekurangan saya, dialah Allah yang Maha memberikan hidayah, petunjuk. Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.